KB Channel. Hari ini tak pasal-pasal kita kena jawab kononnya ada salah guna kuasa, ada penyalahgunaan, seolah-olah ada perancangan yang dibuat lebih awal di antara Datuk Zahid dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya berlaku. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya dah tengok video saudara Samsul Iskandar ni, Datuk Seri Samsul Iskandar. Beliau menceritakan apa yang berlaku jam 3 pagi selepas proses pengiraan undi. Maknanya tuan-tuan, kalau 3 pagi ni actually sebelum 12 malam kita dah tahu keputusan seluruh Malaysia. UMNO bila kita dah tahu kita dah kalah 26 kursi dia tinggal, campur dengan 4 orang daripada BN yang bersama dengan kita. Jadi kita dah buat kira-kira. Jadi apa yang Samsul beritahu itu tuan-tuan ialah apa yang berlaku selepas pilihan. Tapi orang macam Ratu Naga, orang macam pemimpin Perikatan Nasional, dia cuba gunakan apa yang didedahkan oleh saudara Samsul ini seolah-olah inilah bukti bahawa memang Datuk Zahid dah berpakat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu dengan kawan-kawan simple saja. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim berpakat dengan Datuk Seri Zahid, dia hantar pek lempar, dia lawan Datuk Seri Zahid kan bagai Datuk betul tak tu? Adakah dia akan hantar orang yang dia paling percaya untuk menumpaskan Datuk Seri Zahid kalau dia berpakat dengan Datuk Seri Zahid? Samsul itu tuan, level dia pernah jadi naib presiden, pernah jadi ketua perangan, dan hari ini dia ketua Susun Parti Anwar, orang yang paling Anwar percaya dihantar untuk lawan dengan Datuk Seri Zahid. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sesedara tak benar bahawa Datuk Seri Zahid berpakat dengan Datuk Seri Anwar lebih awal, tuan-tuan. Sebenarnya sesedara pakatan ini berlaku. Siapa punca dia tuan-tuan? Kita letak tepi. Memang baginda Tuanku yang di-Tuan Agong mengarahkan kita supaya kita berpakat mewujudkan kerajaan perpaduan. Betul, itu tak, kita tak nafikan. Tetapi siapa yang sebenarnya yang paksa kita berpakat? Yang paksa kita berpakat tuan-tuan, suka tak suka, kena terima hakikat, ialah rakyat Malaysia. Betul tak tu? Kita UMNO, kita kerja. Adakah UMNO buat kerja sebelum pilihan raya umum yang ke-15? Kita kerja kerana kita nak berpakat dengan Datuk Seri Anwar? Tidak. Kita kerja seolah-olah kita nak menang dan memerintah semula secara mutlak seperti mana sebelum 2018. Betul tak? Tapi tak ada rezeki tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa tak ada rezeki? Sebab rakyat tidak memberikan kepercayaan kepada UMNO, BN untuk memerintah semula secara bersedia. Adakah rakyat memberikan kepercayaan kepada Perikatan Nasional? Tidak juga. Tidak juga. Perikatan Nasional memang tahu dia tak boleh perintah bersedia. Itu sebab Perikatan Nasional dia berpakat dengan orang-orang dalam UMNO supaya delay pilihan raya, supaya bila UMNO tu dah tak kuat, BN tu dah tak kuat untuk perintah secara bersendian, akhirnya BN terpaksa memanggil PAS, memanggil Bersatu, bergabung, bentuk kerajaan, dan mereka boleh tentukan siapa yang mereka nak angkat menjadi Perdana Menteri. Sama juga dengan Pakatan Harapan. Mereka tuan-tuan buat kerja macam-macam pun mereka kata dengan kita, kita pun kata dengan dia. Betul tak? Mereka nak memerintah secara bersendirian. Tuan-tuan rasa dia orang nak berpakat dengan kita? Tidak. Tetapi yang buat keputusan sebelum titah bagi Tuan-tuan yang Tuan Agong ke-16 ialah titah rakyat. Rakyat yang memutuskan dia tak nak bagi seorang pun menang dan boleh memerintah secara bersendirian. Semua kalah,
Semua manifesto kita ditolak, manifesto PH ditolak, manifesto PN ditolak. Last kali kita terpaksa berpakat mewujudkan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, kenapa baginda tuanku yang di-Pertuan Agong mula-mula dia panggil, dia tak panggil Datuk Seri Anwar dulu? Kenapa baginda tuanku yang di-Pertuan Agong dia panggil Tan Sri Mahyudin dulu datang menghadap? Sebab apa tuan-tuan, dalam pemikiran baginda tuanku Sultan Abdullah yang di-Pertuan Agong yang ke-16, dia mahu Islam kuat, Melayu kuat. Itu sebab dia panggil parti yang paling banyak ahli parlimen orang Melayu, orang Islam, iaitu Perikatan Nasional. Masa itu Perikatan Nasional ada 73 kursi, semua Melayu, semua Islam. Dia menang lagi satu kursi di Padang Serai, dia dapat 74 kursi. Tuan-tuan, apa berlaku pada ketika itu tuan-tuan? Di Thailand sekarang mereka juga baru lepas pilihan raya. Thailand hampir 3 bulan tak boleh bentuk kerajaan. Hang government, kerajaan negara. Apa jadi pada ekonomi Thailand? Orang penjunang juga. Keadaan tidak stabil. Jadi bagi tuanku tak nak benda itu berlaku di Malaysia. Itu sebab bagi tuanku kata berpakat. Tetapi dia tak panggil UMNO. Dia panggil Perikatan Nasional dulu. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau Perikatan Nasional berada dalam kerajaan, orang Melayu akan kuat dan orang Islam akan kuat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ada 73 ketika itu, campur lagi satu 74. Pakatan Harapan kita tahu supaya PN gabung dengan Pakatan Harapan. Bila gabung 74 campur dengan berapa? 82. Kita akan ada 156 ahli parlimen. Datuk Seri Anwar bentuk kerajaan dengan BN baru 112. Lepas tu campur dengan geng-geng daripada Sabah Sarawak, kita jadi 148. Tetapi kalau Muhyiddin setuju, kalau dalam hati Sanubari Muhyiddin Yassin, Haji Hadi ada sekelumit, dia meletakkan kepentingan Melayu di atas, dia meletakkan kepentingan Islam di atas, maka kalau dia setuju kerjasama dengan Pakatan Harapan, ahli parlimen yang akan membentuk kerajaan ada 156 orang. Daripada 156 orang ini tuan-tuan, 103 orang Melayu Islam, dan yang bukan Islam hanya ada 53 orang. Kuat tak kuat Melayu tuan-tuan? 103 berbanding dengan 53, maknanya 2/3 ahli parlimen dalam kerajaan adalah Melayu Islam. Kuat tak kuat Melayu tuan-tuan? Kuat. Tapi dalam hati Muhyiddin, hati Haji Hadi, tak ada Islam ni tuan-tuan. Dia tidak ada kepentingan meletakkan Islam dalam otak dia. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri, itu setuju tak tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau otak dia ni rasional, daripada aku jadi kluster mahkamah, lebih baik jadi di mana Perdana Menteri. Betul lah. Tapi sejarah ini semua kuasa Allah Ta'ala. Tiba-tiba pagi tuan-tuan, Allah Ta'ala cabut kebijaksanaan daripada Muhyiddin Yassin dan Haji Hadi, sehingga kan dia tak boleh bezakan. Dia ada 73 kursi, Anwar ada 82 kursi. Siapa lagi banyak? 73 dengan 82. Yang mana lagi banyak pun Muhyiddin tak boleh buat pertimbangan. Dia tetap tak jadi Perdana Menteri, padahal Anwar ada 82. Ini Allah Ta'ala bagi dia. Dan bila Muhyiddin tolak sesaat, akhirnya tuanku pun menitahkan supaya Datuk Seri Zahid mengadap, dan dia titahkan supaya BN kerjasama dengan PH. Walaupun Datuk Seri Zahid sign, setuju,
Datuk Seri Zahid beritahu, apa pun tuanku patut kita balik berjumpa dengan ahli Parlimen Barisan Nasional untuk mendapatkan persetujuan. Dan alhamdulillah lepas itu beliau telah mendapat persetujuan daripada ahli Parlimen. Tuan-tuan, akhirnya kerajaan yang dibentuk mula-mula 112 orang, 30 campur dengan 82, ngam-ngam 112, cukup untuk Anwar angkat sumpah. Lepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, kawan-kawan kita GPS, GRS, yang lain-lain termasuklah muda pengawal mereka pun akhirnya bersama dengan kita ada 148. Tetapi tuan-tuan, 148 ini lebih kurang separuh Melayu Islam, separuh lagi bukan Islam, lebih sikit dia yang Islam. Kalaulah di dalam hati Mahyudin dan Haji Hadi ada sekelumit meletakkan Islam lebih penting, meletakkan Melayu lebih penting daripada keinginan kerakusan, kegairahan dia nak jadi Perdana Menteri balik supaya judi special draw daripada 8 kali boleh dia naikkan jadi 22 kali, ataupun dia lupakan tentang macam mana nikmat dia boleh luluskan ketika zaman kita darurat sampai 600 bilion dia belanjakan, dan sebagian besar dia berikan kepada Direct Nego Project melalui Jana Wibawa, yang akhirnya benda program untuk Bumi Putra dapat kepada Okey Kilam Rambut, kawan kepada Muhyiddin Yassin. Kalau dia tak fikir tentang nikmat jadi Perdana Menteri ini, tuan-tuan, saudara, Islam dan Melayu sangat kuat di dalam kerajaan hari ini.